Right. Baru-baru ini tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada siapa yang pergi nak lompat ataupun nak pergi sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada pembangkang, dan apakah dia telah hilang jawatan dia sebagai ahli parlimen kerana dikira lompat parti. Sebelum itu, saya nak bawa Sanusi dan PAS kata akan saman siapa yang tuduh mereka sorok beras. Okey, tuduh sorok beras. PAS Kedah ancam mahu saman. PAS Kedah memberi amaran akan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang mendakwa mereka terlibat dalam menyorokkan beras di negeri itu. Pesuruhjaya PAS Ahmad Yahya berkata pihaknya tidak mengambil ringan tuduhan yang mendakwa mereka menjadi dalang utama dalam kekurangan bekalan beras. Tuan, ini kita nak cerita 5 kilang beras disita. 5 kilang beras disita. SPRM serbu 5 kilang beras hari ini. Di manakah kilang beras tersebut, tuan-tuan? Hey, isu beras SPRM serbu bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 5 kilang beras hari ini. Semalamlah Suruhanjaya penjara rasuah hari ini dijangka membuat serbuan di 5 buah kilang beras lain selepas sebuah kilang beras di Kedah disita kerana disyaki menyorok beras putih tempatan seberat 180 tan semalam. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, koyak dah Sanusi. Dia kata nak saman. Saya akan saman sesiapa yang mengatakan kami ini sembunyi beras. Saya akan saman. Kan? Dia kata dia nak saman siapa yang kata dia nak sembunyi beras. Sanusi sudah koyak. Kan? Sanusi sudah koyak. Dia kata dia mau saman. Isunya, tuan-tuan, isunya dia nak saman tu, dia nak saman siapa? Kerana kalau kita tengok isu beras yang disembunyikan tu memang disembunyikan, dan persembunyian itu berlaku di negeri Kedah. Tapi itu kilang tak ada kena-mena dengan Khamis. Okey, Exco Negeri Melaka boleh pergi serbu kilang yang tak nak letak harga mengikut apa yang kerajaan nak dan ancam untuk tarik balik. Itu Exco buat kerja. Exco Kedah buat apa? Tidur. Exco Kedah buat apa? Kalau Exco Melaka yang korang kata kafe dulu tu boleh buat kerja, bukan Exco Melaka tu kafe lah, tapi orang BN kamu kata kafe kan, pun boleh buat kerja dengan baik. Ni Exco dekat negeri Kedah ni buat apa? Sampai 180 tan metrik beras boleh disembunyikan, sedangkan perkara itu menyebabkan negara menghadapi kesulitan. Dan federal pula kena ambil tindakan, kena serbu. Habis kerajaan negeri buat apa? Tidurkah? Tidurkah? Baik, antara perkara yang menarik ini saya akan highlight beberapa saja. Dia banyak lagi ya. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, banyak yang media yang cover, tapi antara yang saya nak sebut, penjawat awam dapat dana insentif awal RM2,000, tuan-tuan. Uish, menarik ni. Sementara menunggu semakan semula gaji, maksudnya skim gaji pegawai kerajaan akan disema dan elawan tetap penjawat awam siap. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan bersetuju memberikan insentif awal sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. RM2,000, tuan-tuan. Bukan RM500, bukan RM700, RM2,000. Sukacita dimaklumkan kerajaan bersetuju untuk memberi barang insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade bawah 56. Ini termasuk lantikan kontrak dan juga RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam melibatkan kesemua, termasuk polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform, katanya. Semua ni dapat. Walaupun ada di kalangan mereka tak menyokong PMX pun, tetapi PMX tak melihat semua tu. Dan ada satu benda yang menarik, saya akan sebut sekejap lagi tapi tak ada saya jumpa dalam ni. Katanya semasa membelantang menjawab tadi, Anwar berkata barang insentif RM1,000 itu turut dipanjangkan kepada semua pesara kerajaan. Semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen serta veteran tidak berpencen pun dapat. Ui, gila lah.
Bayaran ini akan dibuat sekaligus pada akhir Februari 2024 bagi meringankan beban persediaan pra-persekolahan dan anak-anak persiapan menjelang bulan Ramadan dan Syawal. Kajian sistem saraan perkhidmatan awam ini akan meneliti keperluan semua skim perkhidmatan dan dijaga akan dimuktamadkan pada penghujung tahun hadapan. Kali terakhir semakan ada pada tahun 2012. Perdana Menteri berkata kerajaan menyarankan majikan swasta mengkaji semula saraan serta ganjaran kepada pekerja mengambil kira cabaran kos sara hidup. Tahun depan, kerajaan akan mula mempergiat sesi libat urus. Saya menyeru pihak swasta untuk memberi ganjaran, terutama kepada syarikat yang mempunyai keuntungan yang munasabah, kata beliau. Baik, sebelum saya pergi yang kedua ni, okey. Yang ni saya nak bawa. Yang ni saya bawa perasan di dalam media. 1.1 bilion. 1.1 bilion untuk apa, tuan-tuan? 1.1 bilion selesaikan bekalan air di Kelantan, Sabah dan juga Labuan. Sejumlah 1.1 bilion disediakan bagi menyelesaikan isu air, bekalan air di Kelantan. Bekalan air, Kerajaan Persekutuan berikrar isu bekalan air harus dinoktahkan terutama di Kelantan, Sabah dan Labuan. Bagi negeri Kelantan, projek pembinaan loji rawatan air Macang fasa 1 berkapasiti 250 juta liter sehari akan dilaksanakan bagi meningkatkan reserve bekalan air. Paip simen asbestos juga diganti bagi mengurangkan kadar kehilangan air serta gangguan bekalan air ekoran paip bocor. Sementara menunggu projek siap, sewaan lori tangki dan tangki statik akan ditambah bagi memastikan rakyat Kelantan mendapat bekalan air segera ketika berlaku gangguan. Bagi mengatasi isu bekalan air di Kota Kinabalu, tumpuan untuk memulih dan mengganti infrastruktur serta peralatan bagi meningkatkan kapasiti loji rawatan air. Tuan-tuan, inilah saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak dengar cakap saya. Tak nak dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap saya. Saya kata Kelantan tu tak payah bantu. Tak payah bantu Kelantan tu. Dia tak sokong pun kita. Tetapi ini Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Ini Anwar Ibrahim. Dia bukan politik dendam. Dia politik melihat rakyat dahulu. Dia tengok keperluan rakyat. Dia bukan tengok, yang ni tak sokong aku tak bagi. Yang ni sokong aku bagi lebih. Tak ada. Dia tengok pada keperluan rakyat. Dan kenapa boleh bagi? Kenapa boleh bagi? Sebab tak korup. Sebab tata kelola yang baik. Sebab bagi 400 juta bukannya beli Mercedes dahulu. Anwar Ibrahim gaji pun tak ambil. Penasihat 5 orang gaji pun tak ambil. Zaman Perikatan Nasional setahun kena bayar penasihat ekonomi 5 juta, tuan-tuan. 5 juta untuk bayar penasihat ekonomi. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim 1 sen pun tak terima penasihat ekonomi ni. Tak ada duit dibayar kepada mereka. Perdana Menteri Keuangan pun tak ambil gaji. Tapi saluran dia tak banyak tu, berapa juta aje. Ya, betul, berapa juta. Tetapi maksudnya dia fokus kepada nak membantu rakyat. 1.1 bilion, insya-Allah berkemungkinan kalau tak tahun ini, tahun hadapan, tahun satu lagi, isu air di Kelantan akan selesai. Saya nak tanya orang Kelantan ni, inikah orang yang kamu kata peliwat? Inikah orang yang kamu kata ejen Amerika? Inikah orang yang kamu fitnah? Inikah orang yang kamu caci, kamu maki? Bukan semua orang Kelantan Yang majoriti orang Kelantan tak buat macam ni. Ini geng-geng walaon ni. Tetapi Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar, dia lihat tak walaon yang setan-setan yang sikit-sikit tu tak. Dia fikirkan majoriti rakyat Kelantan yang sebenarnya tertipu. Dia bukan mengundi PAS tu sebab dia percaya kepada PAS, ataupun dia bukan apa, sebab dia tertipu dengan fitnah, dia tertipu dengan kepercayaan bahawa kalau mengundi Anwar Ibrahim nanti susah kita. Dia tertipu dengan kepercayaan itu. Tapi Datuk Seri Anwar memang membuktikan. Tuan-tuan, nak membuktikan bahawa inilah dia Islam yang sebenar, pemimpin Islam yang sebenar. 1.1 bilion menyelesaikan masalah ini, di mana puluhan tahun bertukar kerajaan, 33 bulan, tuan-tuan, 33 bulan PAS pun tak berjaya settle benda ni, tuan-tuan. 33 bulan jadi kerajaan, PAS pun tak berjaya settle benda ni. Tetapi ni tak sampai setahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun membentangkan bajet selesaikan masalah air di Kelantan.
1.1 bilion insya-Allah. Mungkin tak 100%, tapi lepas ni kalau saya datang Kelantan, air tu insya-Allah ada. So kalau saya buka pipe tu, setiap kali tuan-tuan buka pipe dekat Kelantan lepas ni, kalau air tu bersih, ingatlah inilah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap anda.